Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Selasa 20 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Berikut paparan utama petang ini. Beberapa bantuan belanjawan 2023 diumum sebelum ini diteruskan. Penduduk terjejas banjir perlu dengar arahan pihak berkuasa. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Beberapa bantuan yang telah diumumkan dalam belanjawan 2023 sebelum ini diteruskan dengan penambah baik dari segi jumlah serta dipercepatkan tempoh pembayarannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ia termasuk bantuan tunai rakyat yang akan diteruskan dengan pembayaran fasa 1 mulai disalurkan pada Januari 2023 berbanding Mac sebelum ini. Fasa ini akan memanfaatkan 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Ketika membentangkan rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 pada persidangan penggal pertama Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat, beliau turut memaklumkan kerajaan juga akan meneruskan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid pada Januari ini tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Selain bantuan kebajikan masyarakat kepada isi rumah miskin, warga emas dan OKU juga diteruskan. Pemberian kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 diteruskan. Ada diumumkan tentang kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Kita setuju untuk teruskan dengan bantuan khas keuangan ini kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350. Kerajaan Perpaduan amat berterima kasih atas kesungguhan yang tidak berbelah bahagi penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, beberapa inisiatif diumumkan untuk penjawat awam, antaranya tambahan khas RM100 dalam bayaran KGT mulai Januari depan dan pemberian BKK tahun 2023 sebanyak RM700 pada Januari. Kerajaan memutuskan untuk membenarkan pengimportan telur yang dimulakan dengan kemasukan pertama pada 15 Disember lalu melibatkan sehingga 100,000 biji telur. Manakala mulai 22 Disember pengimportan melibatkan antara 2 hingga 10 juta biji telur sehari yang akan dilaksanakan sehingga bekalan kembali stabil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ia bagi menampung keperluan dan permintaan pasaran tempatan selain bagi mengawal harganya. Kita telah membuat perubahan dengan memberikan keizinan import 15 Disember 100,000 biji telur dan mulai 22 Disember 2 sehingga 10 juta biji telur sehari akan dibawa masuk sehingga keadaan stabil dan keupayaan pengeluaran tempatan terjamin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
bertitah supaya penduduk terjejas banjir mendengar arahan pihak berkuasa untuk berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sekiranya diminta berbuat demikian. Sri Paduka turut mengingatkan rakyat, khususnya penduduk di Pantai Timur, supaya sentiasa berhati-hati dengan situasi semasa dan ibu bapa juga diminta memantau anak masing-masing. Saya nasihatlah supaya kaum ibu bapa jagalah anak-anak ke cucu ke supaya mereka tidak kehilangan dalam keadaan begini lah. Dan saya harap juga tempat-tempat PPS ini sentiasa berada dalam keadaan bersih lah. Ya, bersih dan guna bilik-bilik tandas ini dengan sebaik mungkin. Jagalah kebersihan ya, mustahak jaga kebersihan semasa berada di PPS sementara ini. Dan banyak bersabar. Al-Sultan Abdullah yang diiringi anak anda pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah sebelum itu menyantuni penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Berserah Kuantan. Sri Paduka turut berkenan meluangkan masa bertanya khabar dan mengurniakan sumbangan peribadi. Perkembangan banjir di Terengganu. Setakat jam ini, 39,108 penduduk terjejas banjir dicatatkan. Untuk laporan semasa di sana, langsung bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan. Ya, Sahih, itu data yang dikongsikan setakat 4 petang tadi dan saya kini berada di daerah Besut bagi memawarkan perkembangan terkini banjir di negeri ini. Dan untuk makluman semua 9,378 terjejas banjir masih lagi berlindung di 96 PPS di daerah ini membabitkan 2,488 keluarga. Dan Sahih, ketika ini saya berada di SK Kuala Besut di mana kami para media sedang menunggu ketibaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang membuat lawatan ke daerah ini dan beliau tiba bersama rombongan kira-kira 3.30 petang tadi dan beliau mendengar taklimat yang disampaikan pengerusi dan kuasa bencana daerah Besut Azran Amin Mazlan. Dan selepas ini Timbalan Perdana Menteri dijangka akan tiba di sekolah ini bagi mendekati menyantuni penduduk terjejas banjir yang berada di sini sebelum ke beberapa lokasi sekitar Kuala Besut ini. Dan saya untuk makluman anda dan semua, saya dan kru RTM baru saja tiba di daerah Besut ini kerana ketika ini laluan telah boleh dilalui untuk semua kenderaan kerana sebelum ini di daerah Besut boleh dikatakan agak lumpuh ekoran banjir besar yang berlaku. Ini saja dapat saya kongsikan ketika ini. Perkembangan terkini akan kami bawakan lagi dalam berita perdana malam ini. Kembali pada anda, silakan. Terima kasih Jamilah. Di Kelantan pula, kanak-kanak orang kurang upaya OKU Autisma berusia 5 tahun antara 324 penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Lundang, Kota Baru. Untuk perkembangan, terus saja bersama wartawan Nur Alia Ramli di lokasi. Baik, terima kasih Angka Sepuri. Seketika ini saya masih berada di PPS SK Lundang Kota Baru ini dan untuk makluman di PPS ini kanak-kanak OKU Autism berumur 5 tahun antara penduduk terjejas banjir yang berlindung di sini. Jadi ketika ini saya bersama ibu kepada kanak-kanak ini iaitu Rosikin Harum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okay, Puan, mungkin boleh kongsikan bila lagi berpindah ke PPS ini Puan? Kami start berpindah tengah hari. Semalam dalam pukul 1 bomba datang ambil. Tapi air dah start naik dalam jam 3 pagi lagi lah. So kita prepare awal-awal lagi. Jadi dah ada jangkaan ke rumah akan naik banjir ataupun dari segi persiapan tu macam mana dengan ada anak autism Puan? Sebenarnya kita tak jangka lah air naik cepat. So tapi tengah malam tu bila kita tengok keadaan dah air naik macam tak berhenti, so kita terus prepare lah untuk pindah. Sebab kita risau. Okey Puan, bagaimana dengan keselesaan berada di PPS ini dengan
seorang anak yang merupakan OKU autism, Puan? Setakat ni alhamdulillah semuanya okey, dia orang pun semua faham. Saya dah bagi tahulah yang orang tertentu yang kami kena tinggal di tempat yang sama lah, sebab anak autism ni dia susah sikit nak jaga, dia mudah mengamuk. Jadi bagaimana antara aktiviti untuk mengisi dia punya hiburan, Puan? Kami bagi benda yang dia suka, macam buku, dia suka pegang pen, kadang-kadang dia suka tengok benda dekat tab, so kita bagi, tak nak kacau orang lain lah. Okey, Puan, dari segi bantuan daripada petugas di PPS ini macam mana pula, Puan? Alhamdulillah semuanya okey, mereka semua faham. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian dari Negeri Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Alia. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang kekal 873 individu daripada 214 keluarga yang ditempatkan di 8 PPS setakat 4 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pahang memaklumkan 125 orang daripada 35 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Karang, Sekolah Kebangsaan Beserah 226 orang daripada 50 keluarga, Sekolah Kebangsaan Sungai Ular 41 orang daripada 10 keluarga dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pelindung 190 orang daripada 48 keluarga. Selain itu, penduduk terjejas banjir turut ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Pelindung seramai 66 orang daripada 16 keluarga. Sekolah Kebangsaan Cerating 161 orang daripada 39 keluarga, Surat Kampung Cendur 48 orang daripada 12 keluarga dan Balai Raya Bukit Kuin 10 orang daripada 2 keluarga. Setakat pukul 4 petang tadi, situasi banjir di Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak tidak banyak berubah. Laporan Bencana Nasional APM merekodkan jumlah keseluruhan 66,601 penduduk terjejas kini berlindung di 466 pusat pemindahan sementara. Berikut perincian mengikut negeri terjejas. Seterusnya, bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berikutan luruan angin monsun yang masih lagi memasuki rantau negara, Malaysia telah pun mengemmaskini amaran hujan berterusan melibatkan negeri Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga bahagian timur negeri Johor sehingga 22 Disember 2022. Selain itu, Malaysia turut mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian barat negeri Sarawak dan dijangkakan akan berlaku dalam tempoh 23 sehingga 24 Disember nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran dikeluarkan Met Malaysia. Seterusnya, Met Malaysia telah pun mengemmaskini amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga sehingga 25 Disember nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti perkhidmatan feri. Baiklah, seterusnya kita lihat paparan imej gema radar terkini di mana hujan kini masih lagi diperhatikan berlaku secara berterusan melibatkan bahagian timur semenanjung Malaysia. Selain itu, hujan di satu dua tempat kini turut berlaku melibatkan negeri Perak dan juga negeri Selangor dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di satu dua tempat kini hanya diperhatikan di sekitar kawasan pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah serta sangat sedikit di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga
dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Seramai 53 individu telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Jalan Genting, Batangkali awal Jumaat lepas. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohamad, selain pengusaha dan 2 pekerja tapak perkhemahan itu, keterangan turut diambil daripada mangsa yang terselamat serta ahli keluarga mereka. Kita dah 53 statement kita dah rakam semualah yang terselamat daripada keluarga yang keluarga mangsa sekali lah. Kita sebenarnya kita ada tim yang kita letakkan tim khusus di Hospital Sungai Buloh ni untuk kita membantu dan sebagai liaison kita dengan pihak keluarga mangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Menyih Selangor. Balai yang dibina pada 2007 mula beroperasi pada 2011 di kawasan seramai 165,000 penduduk. Ia dilengkapi lokap asing bagi wanita memandangkan lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang tidak mencukupi. Operasi mencari dan menyelamat 9 lagi mangsa yang masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Batangkali masih giat dijalankan. Ini termasuk tindakan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan agensi lain dengan menambah beberapa inisiatif. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi di lokasi. Amirul. Baik, terima kasih Sahi yang kini berada di Angkasa Puri. Jadi untuk makluman anda, pada hari ke-5 misi pencarian, 9 mangsa tanah runtuh yang hilang di tapak kejadian ini masih lagi giat dijalankan oleh pihak penyelamat. Hari ini pihak bomba turut menggerakkan pasukan sweeper bagi melakukan pencarian di luar kawasan ground zero atau tapak utama kejadian. Dengan kekuatan seramai 28 anggota, telah digerakkan bagi mencari di kawasan terdekat iaitu Sungai Kedondong dengan jarak sekitar 3 hingga 4 km. Inisiatif berkenaan bagi mengambil sebarang kemungkinan sama ada mangsa dihanyutkan arus deras, namun sehingga kini masih belum ada apa-apa tanda positif. Untuk makluman anda juga, usaha mencari dan menyelamat ini akan dijalankan selama 24 jam. Dalam pada itu juga, penolong pengarah Jabatan Bomba Selangor, Hafizam Muhammad Noor dalam sidang media tengah hari tadi telah memaklumkan ketika ini pencarian lebih memfokuskan di sektor C sehingga ke atas dengan bantuan 2 ekor anjing pengesan K9. Dalam pada itu, pihak Polis Diraja Malaysia juga turut menghantar pasukan drone untuk meninjau keadaan semasa dari atas dan memaparkan secara langsung di skrin belakang saya ketika ini bagi memudahkan juga pihak media melihat keadaan semasa di lokasi kejadian. Selain dari itu juga, cuaca di sini agak mendung dan diharapkan urusan mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan dengan lancar.
Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini dan kami akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa kepada anda. Jadi kita kembali ke studio. Silakan Sahi. Terima kasih Amirul. Sementara itu, Hospital Sungai Buloh terus menjadi tumpuan media pada hari ke-5 tragedi tanah runtuh Batang Kali. Wartawan Bimala Kasturi Wirasamy yang kini berada di lokasi mempunyai laporan semasa. Vi, teruskan laporan anda. Terima kasih Sahi. Ya saudara, hari ini hari kelima operasi mencari dan menyelamat SAR 9 lagi mangsa tragedi tanah runtuh di Fathers Organic Farm Batang Kali. Kini saya berada di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Untuk pengetahuan saudara, Hospital Sungai Buloh ini terlibat dalam proses rawatan mangsa dan juga proses bedah siasat mayat mangsa. Suasana di sini kelihatan lengang, tiada kenderaan keluar masuk ketika ini. Hanya pihak media yang berada di sini untuk mendapatkan perkembangan terbaru. Ini kerana mangsa yang ditemui akan dihantar ke Hospital Sungai Buloh ini. Pihak hospital juga sentiasa bersedia dan telah membuat persiapan untuk menerima pertemuan baharu. Tadi sekitar pukul 4.15 petang, sempat pegawai unit komunikasi korporat UKK Hospital Sungai Buloh datang berjumpa dengan pihak media yang berkumpul di sini, iaitu kami yang berkumpul sejak pagi tadi. Beliau menyatakan setakat ini tiada perkembangan baru dan mereka pun masih menunggu maklumat daripada pihak berkuasa di Batang Kali. Saudara, cuaca di sini baik dan setakat ini tiada hujan. Untuk maklumat anda, Ahad lalu 24 mangsa yang meninggal dunia dalam tragedi tanah runtuh selesai dituntut oleh waris masing-masing. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Terus setia bersama RTM. Yang sahih di RTM, kita kembali ke studio bersama Sahi. Terima kasih, Vi. Keanggotaan pasukan sweeper yang dikerahkan ke kawasan sungai berhampiran Ground Zero bagi mencari baki 9 lagi mangsa insiden tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm Gotong Jaya ditingkatkan kepada 28 orang berbanding hanya 7 semalam. Penolong pengarah operasi Bomba Selangor, Hafizah Muhammad Noor berkata, pasukan itu terdiri daripada 14 pegawai dan anggota masing-masing dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Untuk yang berkaitan dengan proses pencarian kita menggunakan sweeper ni, daripada Bomba dan juga ATM lah, seramai 28 orang. So kita pecah kepada 2, 14-14. Dia akan pergi keliling di Ground Zero tu, mana dia kiri kanan, sehinggalah ke sungai yang terdekat lah, Sungai Kedondong, lebih jarak lebih kurang dalam 3 km ataupun 4 km macam tu lah. So ini adalah untuk memastikan bagi kepastian lagi lah, supaya kita tak jangka kemungkinan besar dia hanyut sampai ke sana ke. Kurang-kurangnya ikhtiar kita untuk mencari itu ada. Operasi hari kelima yang bermula kira-kira 8 pagi tadi menyaksikan pasukan penyelamat masih berdepan dengan keadaan tanah yang lembik di kawasan Ground Zero selain tidak mengetahui keberadaan sebenar mangsa yang hilang. Semalam, operasi dijalankan dengan 135 anggota penyelamat dan aset daripada pelbagai agensi termasuk anjing dari unit anjing pengesan K9. Namun sehingga 12.30 malam semalam, baki mangsa yang hilang masih gagal ditemukan. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Perkhidmatan sokongan di Hospital Tengku Anis, Pasir Putih, Kelantan
Seperti unit radiologi, unit patologi dan unit bekalan bahan steril CSSU terpaksa dihentikan berikutan situasi banjir melanda hospital berkenaan sejak Ahad lepas. Kenyataan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin memaklumkan langkah itu diambil kerana dikhawatiri peralatan berkenaan tidak dapat berfungsi disebabkan faktor keselamatan dan untuk mengelak berlaku kerosakan sekiranya ditenggelami air. Pemantauan oleh Radicare Sdn Bhd turut mendapati paras air di sekitar hospital telah meningkat dengan cepat termasuk di kawasan sensitif yang telah hampir mencapai paras keperluan bagi menutup bekalan elektrik. Beliau turut memberitahu memandangkan situasi hujan mulai berkurang dan surut sekitar 4 pagi tadi membuatkan urusan memindah keluar pesakit dapat diteruskan. Sehingga 8 malam semalam, 24 pesakit telah dirujuk dan dipindahkan ke HUSM, Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru dan Hospital Tanah Merah menggunakan ambulans dan lori selain bantuan bilik gerakan banjir negeri dan Pusat Kawalan Operasi Banjir PKOB daerah Pasir Putih. Division kedua Infanteri Malaysia 2 Division menerusi Brigade ke-8 Infanteri Malaysia dan brigade-brigade lain sentiasa komited dan siap siaga melaksana tugas sekunder bagi membantu pihak berkuasa awam memindahkan penduduk terjejas banjir. Untuk tujuan itu, 14 pegawai dan 325 anggota lain-lain pangkat Tentera Darat Malaysia diatur gerak. Menurut kenyataan, ketika ini Batalion ke-21 Regimen Askar Melayu Diraja giat memindahkan mangsa banjir di sekitar Pasir Mas, Tumpat dan Kota Baru. Sementara Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja pula digerakkan ke Kuala Kerai, Gua Musang dan Machang. Manakala Batalion ke-18 di Hulu Terengganu, Marang dan Dungun. Selain itu, Regimen ke-5 Artileri Diraja ditugaskan di Pasir Putih, Besut dan Setiu. Regimen 506 Askar Wataniah di Bacok dan Regimen 512 Askar Wataniah diarah ke Kuala Terengganu. 8 brigade juga telah mengatur gerak aset-aset seperti truk 3 tan, Land Rover dan bot tempur ke lokasi-lokasi terjejas banjir. Sementara itu, 22 balai bomba dan penyelamat terlibat dalam operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di Kelantan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Zainal Madasin berkata pihaknya mengambil langkah proaktif untuk memindahkan penduduk yang terjejas ke PPS secepat mungkin. Ia berikutan terdapat trend panggilan yang tinggi dari beberapa daerah di negeri itu. 10 daerah yang dilaporkan banjir ketika ini ialah Bacok, Jeli, Kota Baru, Kuala Kerai, Machang, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, Tumpat dan Gua Musang. Polis Kelantan menunggu laporan siasatan Tenaga Nasional Berhad berhubung kematian 3 beradik yang terkena renjatan elektrik semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, setakat ini pihak TNB telah memberikan komitmen terbaik. Beliau menjelaskan polis akan memantau siasatan bagi melihat sekiranya ada unsur kecuaian dan sebagainya. Siasatan turut disertai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Bukan kita nak mencari, pada saya lah, bukan soal kesalahan itu, tetapi bagaimana kita nak mengatasi supaya tidak berlaku lagi. Jadi mungkin ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbetulkan lah, betulkan. Jadi kita lihat, kita tunggulah apa laporan. Beliau ditemui di rumah keluarga mangsa di Kampung Morak, Tumpat. Mangsa adalah Nur Fatihah, 27 tahun, Nurul Sakinah, 29 tahun dan Nurul Syazwani, 33 tahun. Pada masa sama, 15 pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu terpaksa dibuat penyusunan semula akibat banjir di luar jangka. PPS terlibat ditenggelami air menyebabkan penduduk terjejas terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Mana keseluruhan Terengganu ni 15 dah PPS terpaksa relocate balik. Mana pindah ke
PPS yang lain. Itu yang mengambil masa ataupun memberikan sikit penugasan tambahan kepada petugas-petugas kita. Jadi kita harap masyarakat ataupun masa-masa semua dapat bersabar dengan keadaan semasa beginilah. Kerana ini satu yang baru terjadi. Sebelum ini dalam keadaan terkawal, mana PPS yang kita letak, semua kita boleh masukkan orang. Tapi kali ini berbeza. PPS ini pun dah tenggelam 15. Beliau meninjau keadaan di PPS Sekolah Kebangsaan Mangkok Setiu. Cemas sebab tinggi, air naik tinggi. Air naik sikit. Betul semalam tu naik. Banyak dah lah. Menyinggung 2 kali, lepas tu hujan lebat. Lepas hujan lebat dah berhenti ya. Ingat ke macam biasa je. Apa tengok macam lain lah pada orang lepas-lepas dah kan. Ayuh dah kira kalau ikut kemen minta si mari. Tapi dah terpaksa kan takut umur malam naik air susah juga. Dah boleh ajak mari pindah-pindah. Lebih 3,000 anggota keselamatan bertugas sepanjang musim ini melibatkan kesemua agensi. Fokus negeri di bawah Bayu. Pembayaran awal bantuan tunai rakyat beri kelegaan kepada penduduk luar bandar. Perinciannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya sahih. Bantuan tunai rakyat BTR Fasa 1 yang diteruskan dan diawalkan pembayarannya pada Januari ini memberi kelegaan buat penduduk luar bandar khususnya di Kota Marudu. Golongan B40 yang ditemui terharu dan menzahirkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. Itu sangat baguslah, terutamanya sebab bulan tu kita mau buka sekolah sudah, jadi sesuai sangatlah supaya kami ada budget untuk anak-anak kami yang mau buka sekolah sudah untuk beli peralatan sekolah, apa-apa keperluan semua. Dan pada saya sebagai seorang usahawan B40, kami perlu lebih banyak sumber pendapatan. Sangat happy dapat berita sebab sangat meringankan bebanan keluarga. Apalagi kalau yang keluarga yang ramai anak, sangat membantu di awal persekolahan dalam pembelian alat sekolah anak-anak. Dia sangat membantu keluarga lah. Terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan baru. Bantuan tunai rakyat itu sangat membantulah dari segi membeli keperluan asas keluarga, memandangkan yang sekarang ini kebanyakan barang-barang yang di kedai itu sangat mahal. Jadi itu sangat membantulah. Apalagi bulan 3 nanti akan bermulanya awal persekolahan. Melalui BTR, setiap isi rumah akan menerima RM300 manakala kategori bujang RM100 yang memanfaatkan hampir 9 juta penerima di seluruh negara dengan peruntukan berjumlah RM2 bilion. Rakyat diharap memberi peluang kepada Kerajaan Perpaduan untuk melaksana pembangunan khususnya di negeri ini. Ia bagi membolehkan tampuk kepimpinan baharu yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan manifesto yang dijanjikan pada Pilihan Raya Umum ke-15. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum berkata rakyat yang mengundi memberi mandat kepada parti-parti yang menang dan membentuk kerajaan. Justru barisan Kabinet baharu perlu membuktikan kepada rakyat kemampuan Kerajaan Perpaduan dalam merealisasikan matlamat membina negara maju serta mensejahterakan rakyat. Perdana Menteri kita ini menunjukkan suatu kaedah pendekatan yang berani, mengubah
pembenteras rasuah, ketelusan dan sebagainya. Dan ini yang kita akan tuntut. Kos sara hidup, pengumuman-pengumuman yang sudah dibuat oleh Perdana Menteri, ini kita akan lihat. Tapi dalam masa yang sama kita harus memberi peluang kepada dia. Sekiranya ini gagal, rakyat akan menilai semula pencapaian Perdana Menteri. Beliau ditemui media dalam pelancaran program Amanita di Telupit. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS memfokuskan 3 elemen utama iaitu bengkel, kursus dan latihan bagi melahirkan kru produksi berkualiti di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Profesor Dr. Muhammad Nasir berkata kru produksi adalah kunci utama untuk menghasilkan filem berkualiti dan mampu menembusi dunia perfilman antarabangsa. Dalam soalan-soalan tadi pun banyak yang minta dibanyakkan lagi bengkel-bengkel di negeri Sabah. Memang kami dalam pipeline kami memang ada usaha-usaha tersebut. Jadi saya sebenarnya terharu dan teruja sebab bila mereka seronok, kita pun rasa seronok juga. Jadi dia dua hala. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Town Hall FINAS di Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Tambahnya, sambutan menggalakkan daripada kru produksi di Sabah yang menyertai bengkel selama 6 hari. Anjuran FINAS bermula 12 Disember lalu membuktikan kesungguhan penggiat filem di negeri ini dalam membangunkan dunia perfilman negara. Sementara itu, Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profima, Halil Saleh berkata Sabah memiliki kru perfilman yang berbakat dan hanya perlu bimbingan bersesuaian. Yang saya lihat di sini, kru filem Sabah mempunyai potensi besar di lokasi penggambaran. Sebelum orang luar datang lebih ramai lagi di sini, lebih baik kami sediakan kru-kru kerja yang lebih bersedialah untuk bekerja pada bila-bila masa. Alhamdulillah setakat ni semua peserta bengkel puas hati lah. Pasal ada benda-benda baru yang dorong belajar. Daripada pasal ni kelas ni dia tersilap saya 6 hari, 2 hari online, 4 hari praktikal. Jadi dalam masa praktikal tu yang dorong berhabis menimba ilmu lah daripada tenaga-tenaga pengajar. Pegawai dan kaki tangan Majlis Daerah perlu mengadaptasi kemudahan media sosial untuk mempraktikkan budaya kerja yang pantas dalam membuat keputusan dan melaksana tindakan. Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Tuaran Jamlin Ladin berkata ia penting kerana penggunaan media sosial mewujudkan satu rangkaian informasi yang sangat berkesan. Beliau ditemui RTM selepas majlis perasmian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang disempurnakan. Pegawai Daerah Tuaran merangkap pengerusi Majlis Daerah Tuaran Syahrin Samsir di Tuaran. Jamlin berharap penganugerahan ini dapat memberi motivasi dan semangat kepada setiap pekerja untuk terus cemerlang dalam tugas masing-masing. Kita ada memberi anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 6 orang kaki tangan pelbagai peringkat grade jawatan. Seterusnya 17 orang pesara dan kita juga memberi penghargaan kepada 12 orang kaki tangan yang kita pilih secara bulanan dan tidak lupa juga kepada pekerja sambilan. Kita dah memberi kepada 12 orang tadi. Seramai 35 calon menang dalam Pilihan Raya Kampus Universiti Malaysia Sabah UMS bagi sesi 2022-2023 yang berakhir semalam. 25 daripadanya menang kerusi fakulti manakala 10 calon menang kerusi umum yang dipertandingkan. Bagi kerusi fakulti, 8 calon yang menang tanpa bertanding melibatkan 2 calon masing-masing daripada Fakulti Perhutanan Tropika, Fakulti Psikologi dan Pendidikan serta Fakulti Pertanian Lestari Sandakan. 2 lagi calon masing-masing seorang daripada Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan serta Fakulti Komputeran dan Informatik. Turut diumumkan menang tanpa bertanding seorang calon daripada Fakulti Pertanian Lestari Sandakan yang bertanding merebut kerusi umum. Saya punya manifesto kali ini kebajikan tentang yuran pengajian dan kolej kediaman, dan kali yang kedua iaitu mengelola semula penentuan kriteria B40 di SMPB. Basically pasal bantuan kewangan lah dan bantuan kerajaan.
Saya berharap dengan gambaran PRK kampus pada hari ini menggambarkan bahawa semangat mahasiswa itu untuk cuba berpindah dari satu fasa ke fasa yang lebih baik lagi. Kerana pada kali ini kita dapat melihat demokrasi di peringkat kampus sesuai dengan demokrasi di luar, iaitu menggalakkan undi 18 itu nampakkan ada peningkatan, iaitu sokongan dari rakan-rakan mahasiswa. Keputusan bagi kerusi fakulti diumumkan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus JPRK Salinda Saiba, manakala kerusi umum oleh pengerusinya Afrina Syafrihan. Pengumuman keputusan turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin. Terdahulu, Profesor Dr. Rahman ketika berucap berkata calon yang menang bertanding dalam pilihan raya kampus kali ini wajar menunjukkan kematangan kredibiliti untuk menyumbang kepada kecemerlangan UMS. Jelasnya, tanggungjawab yang diamanahkan bukan semata-mata sebagai penanda aras kecemerlangan mahasiswa, malah perlu dilaksana sebaik mungkin demi memastikan UMS menjadi antara universiti yang cemerlang di negara ini. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini dan perkembangan seterusnya kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin. Kita ke Sarawak. Antara tumpuan dari bumi ke nyalang mengenai projek baik pulih di lapangan terbang Miri. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahih. Malaysia Airports telah memulakan projek baik pulih turapan apron di tempat letak pesawat lapangan terbang Miri yang merupakan sebahagian daripada usaha berterusan bagi memastikan lapangan terbang Miri menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai kepada orang ramai dan pihak berkepentingan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata bagi memberi laluan kepada kerja baik pulih tersebut, ruang nombor 2 atau Bay Number 2 akan ditutup selama lebih kurang 10 bulan mulai November lepas sehingga Ogos tahun hadapan. Datuk Seri Lee berkata projek berkenaan membabitkan dua bahagian iaitu penilaian, reka bentuk dan dokumentasi turapan bermula dari November hingga Disember ini. Manakala bahagian kedua pula kerja baik pula fizikal ke atas 23 lab turapan atau tempat letak pesawat bermula dari Januari hingga Ogos 2023. Jelas beliau, turapan di ruang nombor 2 telah menunjukkan masalah seperti keretakan, batu longgar dan permukaan tidak rata. Justru keadaan ini mungkin berpotensi mengundang bahaya kepada pesawat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat bersama pihak Malaysian Airport Senyap Berhad di Pejabat Pengurusan Malaysian Airport Senyap Berhad di Miri. Sementara itu, turapan yang dibina pada tahun 1985 itu dan belum pernah menjalani sebarang baik pulih sepanjang 37 tahun digunakan, katanya proses pemulihan amat diperlukan untuk memastikan ianya dapat digunakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Batman was constructed in 1985 and had never undergone any rehabilitation project throughout the 37 years in use. Hence, rehabilitation process are urgently needed to ensure sustainability for the future, for years to come. Ujar Datuk Seri Lee lagi, pihak Malaysian Airport akan terus memainkan peranan dan mengambil tindakan yang wajar bagi meminimumkan kesan projek tersebut serta melibatkan diri dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM dan syarikat penerbangan, terutamanya pada waktu puncak, khasnya dalam memenuhi keperluan penumpang. Ketika ini, lapangan terbang Miri mempunyai 2 ruang dengan jambatan iaitu di ruang nombor 3 dan 4 selain ruang terbuka bagi memenuhi permintaan semasa waktu operasi. Satu pasukan bomber sukarelawan dicadang ditubuhkan di Pekan Warisan Seniawan Baut sebagai langkah awal menangani bencana, terutamanya kebakaran di pekan tersebut. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Serumbu, Miro Simoh, pekan yang berusia lebih 100 tahun itu antara pekan lama yang masih berdiri dan sensitif kepada kebakaran kerana sebahagian besar strukturnya diperbuat daripada kayu.
Ujar Mirosimo, Pekan Warisan Seniawan merupakan salah satu destinasi pelancongan penting di Sarawak, terutamanya pada hujung minggu, selain beberapa acara utama tahunan lain, termasuk Festival Muzik Desa Seniawan dan Seniawan Art and Folklore Music Festival. Mereka ini yang telah dibekalkan dengan ilmu, diberi dengan latihan dan sebagainya, bersiap siaga sebagai pasukan hadapan jika berlaku kebakaran di pekan ini. Dan mereka ini juga akan dibekalkan dengan equipment tertentu seperti alat pemadam api, hose dan sebagainya untuk mereka bersedia bila masa. Beliau berkata demikian pada program Bomba Community Zone Seniawan, anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak di Pekan Seniawan Bau. Pada program sehari tersebut, seramai 30 peserta dari kawasan Seniawan, Pakuk dan Kanji diberi pendedahan secara teori dan praktikal mengenai kesedaran kebakaran selain penyerahan sebanyak 18 alat pemadam api. Ilmu kebombaan seperti itu telah banyak menyumbang kepada kejayaan pemadaman kebakaran sendiri oleh penduduk selain menyelamatkan harta benda dan nyawa, terutamanya di rumah-rumah panjang. Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex telah melahirkan lebih 3,000 pelatih sejak 8 tahun penubuhannya. Memiliki 8 buah kampus di seluruh negeri, Sentex juga telah memanfaatkan 5,000 masyarakat menerusi penganjuran lebih 300 program pendek. Itu pencapaian utama Sentex kerana ia bukan sahaja memberi impak kepada golongan belia, bahkan kepada masyarakat pelbagai peringkat umur yang ingin mengembangkan bakat dalam pelbagai bidang, termasuk bidang teknikal, fashion, dandanan, kulineri dan teknologi. Tahun ini sahaja seramai 1,200 pelatih bakal menamatkan pengajian dalam beberapa kategori. Sentex juga telah mendapat banyak pengiktirafan antarabangsa melibatkan syarikat mega teknologi telekomunikasi antaranya Ion Reality, Bosch Rexroth, Huawei Teknologi dan Keysight Technologies dan baru-baru ini diiktiraf sebagai hub bidang ekonomi digital oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita telah dapat pengiktirafan daripada Huawei menjadikan satu-satunya training center under Huawei dekat Southeast Asia yang pertama. Jadi kita sekarang ni untuk Southeast Asia, Huawei akan hantar orang dia training kat Sentex ni. Ini pentinglah bagi kita. Dan Ion Reality pun dekat Malaysia ni satu-satunya adalah dekat Sentex. Kejayaan yang dicapai Sentex sehingga kini adalah bukti kerja keras dan keprihatinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang komited mempertingkat setiap aspek berkaitan pendidikan dan membangunkan bakat digital di negeri ini walaupun memerlukan pelaburan yang besar. Setakat ini, Sentex mempunyai 64 program keseluruhannya. Jadi untuk masa depan ni kita akan buat mengikut saranan YAB Premier. Dan sekarang ni environment sustainability and green technology tu that's our new focus lah. Green tu memang kita punya new focus selain pada digital lah yang kita dah buat sekarang ni. Lepas tu kita buat juga dekat frontier macam fashion technology. Kita pun akan lancarkan 7 bulan Disember ni under Sentex Commercial, our fashion technology commercialization. Berpuas hati dengan bidang pengajian, itu antara perkongsian rata-rata pelatih di Sentex. Saya memilih Sentex ini kerana peluang kerjaan di Sentex adalah lebih besar. Saya memilih untuk program ini iaitu Ion Reality Certified X-Banks Developer. Saya dapat belajar benda-benda barulah yang lebih pada industri iaitu seperti modeling, rigging, animation dan skill yang paling latest iaitu kami dapat belajar tentang untuk metaverse. Pada pendapat saya, Sentex mempunyai bahan PNP iaitu bahan pembelajaran dan pengajaran yang lengkap, iaitu menjadikan Sentex sebagai salah sebuah pusat institusi pendidikan yang boleh dikatakan eksklusif dan juga efisien untuk pembelajaran dalam bidang digital. I like to take the courses in Sentex because there are complete facilities and high rich technology in here and there and high job demands. Sebab Sentex tu memberikan peluang pekerjaan kepada bidang yang kami ceburi iaitu bidang kulinari. And then untuk bidang kulinari tu kami ambil di situ sebabnya saya dah bayar yuran PASUMA. Kemudahan pun ada beri allowance
on-job training pun okey, sida hantar dekat perindustrian yang terpilih lah, macam 5 star macamnya. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan akan memberi sokongan penuh terhadap program anjuran Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak terutamanya berkaitan industri kreatif dan seni persembahan. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian itu, Dato' Hee Chang Kee mengambil contoh penganjuran bintang kecil. Ia dilihat sebagai platform yang bukan hanya mencungkil bakat dalam bidang nyanyian, malah menyediakan golongan pelapis untuk industri kreatif. Dato' Hee Chang Kee menjelaskan program tersebut juga menampilkan kepelbagaian budaya yang ada di Sarawak menerusi persembahan tarian. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual dalam rancangan Kupa Kupi Sempena Kemuncak Bintang Kecil 2022 di Kuching. Sementara itu, penolong pengarah kanan Seksyen TV RTM, Saiful Arini berkata, pelbagai pengisian menarik, kelainan dan kejutan bakal ditampilkan pada malam Kemuncak Bintang Kecil Sabtu ini bertempat di Stadium Perpaduan Petra Jaya, Kuching. Antaranya adalah penampilan khas alumni Bintang Kecil yang akan membuat persembahan duet dengan peserta akhir. Kemuncak Bintang Kecil 2022 menyaksikan 3 wakil dari Zon Semenanjung, 2 dari Zon Sabah dan seorang wakil dari Zon Sarawak akan berentap merebut gelaran juara. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan agar dapat meraihkan sambutan Hari Krismas yang bakal menjelang dengan ceria antara perkongsian dari Melaka hari ini. Untuk perincian lanjut, kita bersama-sama Nur Syafinas Sari di Melaka. Finas? Ya, Sahih. Melaka menyalurkan peruntukan sebanyak RM40,000 untuk manfaat 200 penerima sempena perayaan Krismas yang bakal disambut 25 Disember ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, bantuan diharap dapat meringankan beban rakyat tanpa mengira kaum dan agama termasuk pada musim perayaan. Penerima terdiri daripada warga emas, orang kelainan upaya OKU dan ibu tunggal yang ada tanggungan. Kita ada penerima sumbangan bagi mereka yang menganut agama Kristian dalam sambutan Hari Krismas. Ada 200 orang yang telah pun kita bagikan sumbangan. Dan sumbangan setiap individu kita sumbang sebanyak RM200 bagi setiap penerima sumbangan. Dan begitu juga selain daripada sumbangan ada barang-barang sampingan yang kita bagikan juga pada mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian sumbangan perayaan Krismas tahun 2022 di Seri Bendahara Air Keroh. Rata-rata penerima bersyukur dengan sumbangan yang diterima dan akan dikongsikan bersama keluarga untuk meraihkan Hari Krismas. Kita bagi kerajaan akan bagi seperti sumbangan. Kita banyak terima kasih pada dia. Mereka dah ingat kita. Saya tunggu Krismas saja. Happy lah. Ada kakak semua, adik semua boleh angkat Krismas. Ada orang panggil saya lah pergi rumah makan semua. Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi di Melaka dialu-alukan untuk menyertai sukarelawan bencana di Melaka. Tujuannya bagi membantu penduduk terjejas banjir atau sebarang kejadian bencana yang berlaku di negeri ini. Pengerusi skuad sukarelawan bencana Melaka, Aswad Abdul Rahim berkata, meski baru ditubuhkan, namun skuad tersebut aktif dalam misi kesukarelawan dan sentiasa membuka penyertaan untuk ahli baru. Perlu ada jiwa untuk membantu kerana bila kita dah berada di tempat bencana, kita akan ada satu perasaan kesian ataupun simpati kepada mereka yang terlibat dengan bencana. Jadi saya menyeru kepada semua pelajar-pelajar maupun universiti ataupun kolej-kolej yang berada di dalam negeri Melaka, ayolah bersama kami untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terlibat di negeri Melaka.
Ketika ditemui RTM, Aswad berkata, skuad tersebut turut menjalinkan kerjasama dengan Universiti Melaka, UNIMEL, bagi melaksanakan kerja-kerja menyelamat dalam kes bencana. Demi menghidupkan kisah warisan legenda dan kepercayaan masyarakat pelbagai kaum, Malaysia Heritage Studio kini menjadi tarikan baru di Taman Mini Malaysia. Dengan nilai pelaburan kira-kira RM20 juta, ia membawa pengunjung mengembara ke dalam cerita-cerita legenda di negara ini. Pengurus besarnya Anir Syazwan Syabirin berkata, terdapat interaksi dengan makhluk legenda seperti naga tasik cini, kuda sembrani serta jentayu dan garuda yang dihidupkan menerusi teknologi animatronik. Malah pengunjung berpeluang bertemu dengan karakter seperti Cik Siti Wan Kembang, Puteri Gunung Ledang, Hang Tuah dan Rentap. 13 buah rumah mewakili 13 negeri yang dibina di Taman Mini Malaysia juga dinaik taraf mengikut tema dan elemen budaya serta kepercayaan menggunakan pelbagai teknologi dan pendekatan baru. Antaranya Rumah Sabah bertemakan 1001 Borneo Night yang mempamerkan pelbagai jenis topeng muka sinonim dengan kepercayaan atau ritual masyarakat di negeri itu. Satu benda yang saya nak fokus dekat sini, kita berbeza dengan museum. Whereby kita punya exhibition, kita punya pameran-pameran dan aktiviti di dalam adalah berbentuk imersif. So imagine diri kita masuk sendiri dalam pameran tu, kita sendiri dapat feeling dia dengan cara adventure dia, dengan rasa seram, rasa gembira dan macam-macam lagi. Malaysia Heritage Studio mula dibuka kepada umum menerusi fasa pertama bermula 18 Disember lalu, manakala fasa kedua dan ketiga dijangka Februari dan Jun tahun depan. Sekian paparan berita dari Melaka, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih Finas. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor sedia menggerakkan petugas dan sukarelawannya ke negeri-negeri terjejas banjir jika diperlukan. Pengarah JKM Johor, Muhammad Hafil berkata sehingga 50 orang akan dihantar mengikut keperluan. Akan diagihkan yang akan diagihkan kepada lokasi-lokasi yang telah diketahui pasti. Ya. Sebagai contoh, di satu daerah itu kita akan letak di situ warga kerja kita 5 orang, kemudian dibantu oleh sukarelawan kebajikan iaitu 15 orang. Jadi dalam purata dia bila kita hantar ke negeri-negeri yang terjejas banjir untuk membantu rakan-rakan kita, 15 orang atau hingga 20 orang satu daerah. Beliau ditemui RTM di Pejabat JKM Johor, Johor Bahru. JKM Johor turut bersiap siaga berdepan kemungkinan banjir di negeri tersebut dengan 474 petugas JKM dan lebih 500 sukarelawan kebajikan. 15 petugas JKM sudah digerakkan ke 3 PPS di Segamat bagi membantu menguruskan penduduk terjejas banjir. Setakat 12 tengah hari tadi, 53 penduduk daripada 17 keluarga masih ditempatkan di 3 PPS di daerah itu, iaitu PPS Balai Raya Kampung Batu Badak, PPS Balai Raya Kampung Kuala Paya dan PPS Dewan Komuniti Kampung Tasik. 6 individu termasuk seorang penjawat awam ditahan disyaki terlibat penyeludupan dadah dalam penjara menerusi serbuan berasingan sekitar Bandaraya Johor Bahru sejak Khamis hingga Ahad lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmad berkata, kegiatan tersebut terbongkar selepas sepasukan anggota cawangan mahkamah menjalankan pemeriksaan terhadap orang kena tuduh OKT yang selesai menjalani perbicaraan kira-kira 10.30 pagi Khamis lepas. Hasil pemeriksaan ke atas OKT tersebut menemukan 9 biji balutan mampat dalam bentuk barrel berisi dadah yang disembunyikan selain dipercayai menelan sejumlah dadah ketika berada di mahkamah. Pembedahan telah dijalankan oleh pihak hospital ke atas perut OKT telah berjaya mengeluarkan 6 biji balutan dadah mampat dalam bentuk barrel. Dan dadah yang walaupun nilai dadah itu rendah, tapi ini sindiket ini adalah membekalkan dadah ke dalam penjara dan kita dapati perkara ini adalah amat serius dan perlu diambil tindakan. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.